Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat menonton tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berada di YouTube Azizan Osman. Dan kepada anda semua, saya ingin beritahu kepada anda bahawasanya Wirausahawan Talk Show telah pun kita upgrade menjadi podcast Wirausahawan yang hanya akan dipremierkan di YouTube sahaja bermula hari Rabu nanti. So podcast ini akan dipremierkan pada setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. So pastikan anda subscribe YouTube Azizan Osman, like dan juga jangan lupa on notification anda dengan tekan tombol loceng yang ada di YouTube itu. Jadi, pada podcast Wirausahawan yang bakal berlangsung selama-lamanya, saya rasa saya akan bersama-sama dengan Encik Ras Muhammad untuk kita run podcast Wirausahawan ini bersama-sama. Mungkin ada di antara anda yang tak mengenali saya. Saya Aman Fitri dan ini Encik Ras Muhammad. So, kita akan run podcast ini bersama-sama dengan tetamu kita sebenarnya. Mungkin ada yang ingin dikatakan oleh Encik Ras sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Aman. Welcome to podcast Wirausahawan, dan ini adalah benda baru yang kita nak kongsikan dengan anda. Style baru, nafas baru, idea baru, konten baru dan sebagainya. So saya harap you all semua akan enjoy dengan apa yang kita bakal hidangkan untuk anda sepanjang kita bersiarang di YouTube channel Azizan Osman. Jangan salah sebut YouTube kau. YouTube kita akan premierkan di YouTube setiap hari Rabu malam. Betul. InsyaAllah. Bermula pada 18 hari 18 bulan Oktober depan, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami malam ni. Terima kasih juga kepada anda yang bakal terus bersama-sama kami dalam lebih kurang sejam, yang kita akan kongsikan banyak topik-topik yang lebih menarik daripada sudut pandang saya sendiri, Aman dan juga Richworks. Kita mewakili semua pihak lah. Kita tidak fokus kepada satu sudut pandang sahaja. Betul. That's why kita ada tetamu kita juga. Dia akan join kita. Dan pastinya panas-panas topik ni. Panas topik. Panas ke tak panas ke, mungkin ada yang sejuk, mungkin ada yang sensitif, mungkin ada beremosi. Tapi apa yang kita nak hidangkan kepada anda ni adalah satu bentuk podcast yang bermanfaat, yang informatif, dapat memberi anda kurang-kurangnya bila you bersama dengan kita, you akan dapat banyak perkara lah. Contoh, you dapat gembira, boleh gembira, sedih, you boleh juga mungkin marah, jadi bengang, ataupun mungkin dapat manfaat dari segi ilmu. Betul. Yang anda dapat buat dalam apa saja anda lakukan setiap hari, sama ada kepada anda usahawan ataupun pengguna ataupun juga mungkin warga kerja. Betul. Di seluruh Malaysia. Macam Cik Ras cakap tadi, akan ada isu topik panas, akan ada isu topik sejuk, ada juga yang mungkin setuju, ada yang mungkin tak setuju. Tapi ini adalah macam Cik Ras cakap tadi, ini adalah perspektif kami Richworks, dan mewakili anda, penonton-penonton dekat luar sana, untuk kita kupas isu-isu yang ada. Sebab kita melihat, Aman, daripada kita melihat dan mendapat informasi daripada keadaan sekeliling. Maksudnya kita lihat apa yang berlaku di sosial media. Kita melihat apa yang diterbitkan di portal-portal berita di seluruh Malaysia. Kita juga mendapat feedback direct daripada usahawan kami, daripada peserta kami, daripada consumer. Betul. Daripada keluarga kita juga, kita mendengar dan kita mengambil serius dan mengambil tahu dengan apa yang berlaku. Jadi kita nak kongsikan dengan anda dari sudut pandang kami dan juga Richworks dan juga anda. Kita mewakili semua orang lah, insyaAllah. So kita nak jugalah anda sebenarnya, anda setuju ke, tak setuju ke, marah ke, komen lah dekat ruang komen tu. So at least kita boleh pick up daripada situ. Kita nak tahu sama ada anda ni bersama-sama dengan kita tak, dengan isu semasa yang ada dalam masa yang sama. Anda setuju ke, tak setuju ke dengan kita sebenarnya. So kita nak ada two-way communication, walaupun ini kita premierkan dekat YouTube sebenarnya. Dan anda juga sebenarnya boleh suggestkan nak topik apa kita topik kupas. Apa next. Sebab walau bagaimanapun anda boleh tetap juga berkomunikasi dengan kami di sosial media kami. Betul. Di IG, Facebook, TikTok dan sebagainya, dan juga di YouTube. Secara khususnya adalah di YouTube lah, insyaAllah. Betul. Cakap pasal TikTok. Okay. Baru-baru ni Cik Ras, FYP dekat TikTok, ada salah seorang yang berhormat ni lah. YB dia kata Malaysia sedang menimbal balik sebenarnya tentang di mana Indonesia mengharamkan TikTok Shop di sana. So dia tengah mempertimbangkan sama ada Malaysia ni sebenarnya kita nak ban ke kita tak nak ni sebenarnya. Baik. What's your thought? My talk dia banyak, tapi saya nak kongsikan dulu perspektif saya sendiri lah. Saya baca juga berita tu semalam, saya baca di mana Menteri Digital dan Komunikasi Malaysia sendiri, YB Fahmi Fazil, ada buat posting mengatakan Malaysia melihat
bagaimana TikTok Shop ni di-ban di Indonesia. Saya juga bila mendapat tahu berita ni 2 bulan lepas, rasa macam seolah-olah benda ni tak akan berlaku. But yet it happened. It happened. Dan saya melihat suasana di Indonesia di dalam TikTok Shop pada malam terakhir minggu lepas. TikTok Shop masih lagi dibenarkan sebab dia bagi macam satu period sebelum dia totally shut down. Kios berlaku huru-hara dan ada berbagai emosi yang berlaku di Indonesia sendiri. Tapi first saya nak kupas tentang polisi di Indonesia sendiri. Kita tak berapa faham tentang polisi di Indonesia bagaimana. Tapi yang saya tengok dan saya lihat, pemahaman saya adalah ini adalah menjadi national crisis di Indonesia sebab population di Indonesia ni bukan macam di Malaysia. Di Jakarta sendiri terlalu padat, berpuluh juta population. Betul. Jadi bila katalah TikTok Shop mula beroperasi, tak lama pun sebenarnya last year di Indonesia, dia memberi kesan yang sangat signifikan. Dipanggil toko di kedai-kedai, di toko-toko di Indonesia, dan dia sebenarnya melihat ini menjadi satu national crisis di mana Jakarta masih lagi menjadi tempat pilihan pelancong untuk pergi dan membeli belah. Jadi bila banyak toko-toko yang terkenal di Indonesia, dah makin kita nampak tak ada orang, kurang pengunjung dan sebagainya. Ini memberi satu impak yang besar kepada kerajaan, kepada penduduk dan sebagainya dari industri pelancongan. Jadi saya melihat, perspektif saya adalah keputusan yang dibuat oleh kerajaan Indonesia adalah based on the national crisis, melihat dari pelbagai sudut sendiri, bukan hanya kepada usahawan dan juga kepada consumer itu sendiri. Di Malaysia pula, Aman, saya kira lah, ini perspektif saya juga, saya tak mewakili Rishwat lagi, belum lagi, saya sendiri, saya melihat usahawan di Malaysia dan consumer di Malaysia ni adalah beremosi. Beremosi. Itu pada sudut pandang saya. Sebab kenapa saya cakap beremosi? Ada dua perspektif. Perspektif pertama adalah beremosi dari segi tak nak berubah kepada digitalization. Kata-kata di Malaysia ni kita melihat usahawan masih lagi dalam keadaan yang menunggu orang walk in. Menunggu, masih lagi selesa, tidak mahu buat perubahan transformasi dalam apa yang mereka buat, dan akhirnya menyebabkan mereka sendiri menghadapi masalah persaingan yang dahsyat sekarang ni. Yang mana yang berubah, mereka dapat mereka akan dapat yang mana yang berubah, mereka akan dapat banyak manfaat. Mereka akan dapat reach out lebih ramai pelanggan-pelanggan di luar sana. Jadi yang mana tak nak berubah, sebab tu saya cakap emosi. Sebab keputusan tu tak nak berubah. Kita ni dah berpengalaman jumpa ramai usahawan, memang kita tahu mereka ni tak nak berubah. Risau sebenarnya, kita yang risau. Kenapa tak nak berubah, cik? Oh, saya selesa dengan keadaan macam ni. Sedangkan kita dah menuju ke arah digitalization. Betul. Bukan dia kata dia selesa, dia kata saya dah lama buat benda ni. Betul, Man. Betul. Jadi ini adalah, bagi saya, ramai usahawan beremosi dengan keadaan. Sepatutnya bila kita ada satu platform baru yang menyenangkan kerja kita, dan kita sepatutnya ambil manfaat berubah. Kalau kita tak faham, kita get people yang faham untuk bantu kita. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh, Aman. Dan ada juga usahawan kata di TikTok ni perang harga. Bagi saya pula, sesiapa saja yang nak buang harga, itu keputusan mereka, dan akhirnya keputusan tu akhirnya akan menjerat mereka juga. Jadi kita pergi balik pada apa yang Rishwat buat. Rishwat selalu membimbing usahawan untuk jaga branding. Betul. Untuk kuatkan branding, supaya mana saja you jual, you tak perlu buang harga, sebab you utamakan dari segi kualiti, dari segi branding, dari segi customer service yang lebih baik yang you berikan. Bukan semua orang nak barang murah, Man. Saya pun tak suka sangat barang murah. Sebab at the end of the day, kita tahu kualiti dia. Exactly. Dan saya juga tak nak pakai benda yang orang lain pakai. Betul. Betul kan? Betul. Jadi isu buang harga juga sebenarnya bukan satu benda yang perlu dijadikan isu. Yang mana nak buang harga, lantaklah. Dan kebanyakan saya boleh cakap yang buang harga ni adalah ramai juga bukan rakyat Malaysia. Warga asing sebenarnya. Warga asing. Saya boleh cakap ini game dia. Ini sebab research yang dah dibuat sebenarnya. Dah dibuat. Jadi saya kira rakyat Malaysia usahawan di Malaysia ni beremosi dari sudut pertama, mereka tak nak berubah. Kedua, ada banyak sebab yang mereka tak nak berubah. Contohnya jadikan isu buang harga dan sebagainya. Padahal there's so many people dah pun manfaatkan platform TikTok. Platform TikTok ni umpama macam sekarang TikTok, later kita tak tahu platform apa pula yang muncul.
Kau nak berubah tak nak berubah, orang lain dah lama kaya. Kita baru tergigih nak berubah. Ini tu masalah dia. Lambat. Lambat. Jadi dari sudut pelanggan pun sama juga. Kita masih lagi jumpa pelanggan-pelanggan di Malaysia ni, consumer di Malaysia ni, yang memang kalau nak cari barang tu dia nak bawa kereta, dia nak pergi kat semua tempat. Dia nak cari satu barang. Rumah ke rumah, kedai ke kedai, bangunan ke bangunan nak cari satu produk. Office ke office Office ke office. Padahal kalau kau buka TikTok ke, buka marketplace ke, kau cari search, banyak orang jual. Betul. Dan menyenangkan dengan free shipping dan sebagainya, man. Barang dekat Kenya pun you guys boleh beli lah. Boleh belilah. Wah, Kenya. Mungkin awak pernah beli dekat Kenya kan. Jadi saya rasa pelanggan di Malaysia juga ataupun consumer di Malaysia juga, some of them adalah beremosi dengan gaya tak nak berubah juga kepada this digitalization. Sedangkan sekarang saya rasa pelanggan mempunyai banyak pilihan. Dengan kita boleh buat comparison harga. Sebab kita sebagai consumer, kita mesti dapat barang terbaik, harga yang paling berpatutan. Bukan cari harga yang murah, harga yang paling berpatutan. Dan platform-platform digital ni, contoh macam TikTok dan sebagainya ni, mereka menyediakan inisiatif yang sangat bagus dengan voucher, dengan kempen yang mereka buat dan sebagainya. Jadi saya kira kita tak boleh beremosi dengan gaya kita tak nak berubah, mendapatkan banyak pilihan di platform-platform yang tengah in sekarang lah. Jadi saya kira that's the issue. Dan kenapa lagi satu saya kira pelanggan kita juga beremosi sebab bila mana ada hobi untuk pergi ke kedai-kedai ni, mereka menidakkan kesukaan ataupun preferred orang-orang yang shopping online ni secara meluas juga. Di mana mereka macam bash lah orang yang suka beli online. Saya walaupun saya umur pun bukan muda macam awak, bukan muda macam you all, tapi saya boleh cakap 50% barang kat rumah saya order online. 50%. Wow. Barang-barang contoh dalam toilet ke, barang-barang kucing saya, makanan dia dan sebagainya, semua saya beli secara online. Tapi maksudnya saya tidaklah menidakkan online, dan saya tidaklah cakap offline tu adalah benda yang old school juga, ataupun ketinggalan zaman. Tak ada. Kita sebagai consumer, kita mesti fleksibel dan kita mesti manfaatkan semua benda dengan apa yang ada dekat depan mata kita. Betul. Itu daripada perspektif Encik Ras lah. Sebenarnya saya pun ada perspektif saya juga. So bagi saya, bila penutupan TikTok Shop di Indonesia tu, bagi saya, mungkin saya adalah consumer yang beremosi bila saya tengok the last day of TikTok Shop itu ditutup. Dia orang menangis. And somehow ada yang baru seminggu, sebulan nak set up business, nak buat, dan tiba-tiba di ban macam tu. So bagi saya itu adalah satu perkara yang macam meragut jiwa seorang usahawan yang macam, dah lah aku tak nak buat benda ni lah. Memang betul lah bisnes ni menyusahkan. Betul, bagi saya lah, mungkin ada juga, saya tengok ada komen-komen dekat video-video FYP. Dia kata, saya ni dah lah suri rumah, sekarang ni sebenarnya buat TikTok Shop ni nak bantu suami. Dah tutup pula. So kerajaan ni sebenarnya nak apa? Dia orang berkata macam tu lah. Saya percaya, saya tak nafikan. Dan kalau dekat Malaysia pula, dia berbeza. Bila ada tadi YB punya tu FYP, dia kata tak ada masalah, okey je. Kita dulu buat perkara yang sama, which is menarik orang datang ke kedai. So kata tak ada masalah kot kalau tak ada digital platform. Tapi itu saya kurang setuju. Betul. Itu saya sangat kurang setuju. Macam Encik Ras tadi, sekarang ni 50% dah beli dekat online lah. Betul. Saya pun sedang beranjak-anjak, I would say 30%. Sebab apa? Dulu saya tidak percaya untuk membeli online. Sebab saya adalah orang yang suka pegang, rasa, bau. Itu saya. Betul. Setuju. So bermakna betul lah macam Richwood kata, kalau you fokus kat digital, you tak fokus kat offline pun tak boleh juga. You kena fair. Kita kena balance. Betul, kena hidup balance. Kena balance. Hidup memang dunia kena balance. Akhirat lah. kena balance. Risau. Tapi apa-apa pun memang kena balance lah sekarang ni. Sebab tu man, Datuk Vira kerap kali pesan kepada semua usahawan-usahawan Richworks, especially Titans dan juga Aspire, untuk sentiasa up to date. Sebab tu benda-benda keluar baru, Datuk Gira akan sarankan terus. Jadi kalau usahawan lambat buat tindakan, jadi itulah kesan dia. You lambat dapat impact, you lambat dapat pembaharuan, manfaat daripada platform tersebut, dan akhirnya bila you guna, you bukan lagi player yang baru. Sebab tu Datuk Gira dia selalu menasihatkan. Sebab Datuk Gira adalah seorang yang sangat up to date. Sangat
Laju sangat. Laju gila. Dia dah dapat kesan apa yang bakal berlaku, apa trend akan berubah dan sebagainya. Jadi bila dia mencadangkan, ada juga usahawan-usahawan kita yang tidak immediately ambil keputusan. Kita ada ramai usahawan-usahawan yang buat sangat berjaya dalam ramai. TikTok Jadi influencer dah. Dah jadi influencer, jadi usahawan di TikTok yang mana sales dia mencanak naik lebih pada 10 juta setahun. Ramai, kita tak nak mention lagi, kita simpan dulu, tapi kita nak bagi tahu inilah satu realiti. Jadi pokok pakalnya saya menerima apa saja keadaan yang bakal berlaku, dan kita sebagai manusia ni Man, kita kena faham kita ada dua benda yang kehebatan seorang manusia. Sebab dulu kan masa wujudnya AI, dunia panik tentang habislah tenaga kerja, habis semua. Habislah benda, semua benda kan. Tapi Aman, along the way, manusia ni ada satu ability, kita cepat adapt dengan keadaan. Kita tak suka, but the moment kita dah terima itulah benda, dan kita akan cepat adapt dengan keadaan yang berubah. Bila AI wujud dalam dunia ni, ramai yang takut kita tak ada kerja. Padahal sebenarnya AI mewujudkan lebih banyak kerja. Dia menjadikan kerja kita lebih efisien. Betul. Contoh bila mana ChatGPT being introduced in the market, ramai huru-hara. Tapi sekarang berapa ramai sebenarnya tak tengok ChatGPT, tak guna pun ChatGPT. Yang mana guna memang guna. Dia tidaklah mengurangkan kerja kita, tapi kerja-kerja kita dekat office lebih mudah. Kita dapat informasi lebih mudah, nak buat surat, balas email semua lebih mudah sebab kita ada satu platform yang dapat membantu kerja-kerja kita. Betul. So menjadikan kerja kita lebih efektif. Sangat efektif sebenarnya. Sangat efektif sebenarnya. Jadi kita tak nak bila ada pembaharuan datang ke Malaysia, ke mana-mana, Malaysia lah khususnya, kita tak nak satu, you tak nak berubah dan you fikir benda tu tak bagus. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab benda tu somehow, macam contoh TikTok, ada ramai masih lagi tak ada akaun TikTok. Kononnya TikTok di tempat-tempat menari. Mak ai. Itu tahun 2000 ya. TikTok ni satu platform, bukan saja TikTok. Kita bukan saja nak cakap pasal TikTok. Facebook pun ada kelebihan mereka, Instagram ada kelebihan mereka, YouTube pun ada, Twitter ataupun X pun ada kelebihan mereka sendiri. Dan banyak user-user kat Malaysia masih lagi menggunakan platform-platform ni. Customer masih lagi ramai. Cuma saya nak bagi tahu kepada usahawan dan juga consumer dekat luar sana, satu, manusia ni ada capability untuk adapt. Jadi trust your capability untuk adapt. Rasa dulu, try out. Jangan cepat buat judgement. Sebab kalau you buat judgement, you akan ketinggalan. Saya dulu pun memang ada perspektif tentang marketplace, tentang order online. Sebab pernah juga experience beli order lain dapat lain. Dari segi sizes, dari segi kita tengok macam gambar tu besar sampai betul-betul kecil. Macam apa hal? Tapi boleh letak jari je. Tapi sebenarnya ada cerita dan ada story di sebalik keadaan tu, di mana dijadikan kita pay attention to detail. Sebab description barang tu memang ada pun kat belakang. Kita je malas nak baca. Kita je tak baca. Malas ni. Kita berpandukan hanya pada gambar je. Tapi bila baca balik lah, akulah sebenarnya yang salah. Kau tak baca review. Tak baca review dan sebagainya kan. Jadi, dan saya kira sekarang pula banyak platform-platform marketplace ni juga, mereka improve dari segi user experience. Mereka ban ataupun mereka memberikan satu undang-undang ketat kepada usahawan-usahawan online ni supaya jangan menipu. Sebab tu mereka ketatkan dari segi scoring dekat customer satisfaction especially. Maksudnya kalau customer ni komplain barang ni tak betul, dia akan ban account. Dan kalau customer ni tak respon dengan proper, scoring dia akan rendah. Dan juga kalau ada banyak sangat review buruk tentang barang-barang ni, account juga akan di-ban. Dan dia juga sangat jaga dari segi imitation product, drugs dan sebagainya. Jadi saya rasa platform ni juga lebih sincere berbanding banyak platform-platform lain yang masih ada. Bukan kata platform lain tu tak sincere juga. Tapi online pun sebenarnya satu benda yang kita boleh guna sebagai user ataupun sebagai usahawan tu sendiri. Betul. Saya rasa ini tips yang menarik bagi orang-orang yang suka shopping online. Betul. Sebenarnya sekarang ni semua platform digital yang menjual barang, jual produk, especially sekarang dah sangat terjaga kualitinya. Especially kalau tidak, kita punya titanium semua
Macam mana saya dia naik? You bayangkan mereka buat 10 juta Ya, di platform online. Dan satu hari mereka bergaduh bersilat dengan 1000 parcel, 2000 parcel untuk dikeluarkan setiap hari. Sebab kalau lambat, scoring dekat platform pun akan jatuh. Dan menyebabkan ada banyak dia punya implikasi daripada keadaan tersebut. Sebab sekarang ni saya rasa consumer dah pandai. Dia akan baca review macam oh ni tak okey ni. Ni berapa star je rating dia ni. So dia tak akan beli punya. Jadi benda-benda macam ni saya kira adalah satu benda yang tengah berlaku dan saya harap orang Malaysia tidak teremosi sangat dengan keadaan ni. You suka, you enjoy. You tak suka, you jangan keluarkan statement-statement yang akan menyakitkan orang lain. Usahawan-usahawan di online, tolong jaga quality you, jaga satisfaction customer. Jangan memberikan impak negatif sebab nanti kalau kerajaan tengok ini sebagai satu ancaman, mereka akan buatkan haramkan dan macam-macam benda kerajaan boleh buat. Sebab kerajaan ada authority, ada hak. Dan peniaga-peniaga offline juga, kalau kamu tak nak berubah, just stay where you are. Stay where you are. Jangan complain, jangan buat report, kononnya sales drop dan sebagainya. Ada banyak lagi teknik-teknik yang boleh dilakukan untuk menaikkan sales. Sebab tu di Rishwork kita tidak hanya mengajar usahawan menggunakan satu platform saja. Kita mengajar menggunakan banyak platform. Ada banyak business model yang you patut belajar. Bukannya hanya bergantung kepada platform digital saja. Jadi pada usahawan, jangan emotional dengan cara bila you tak suka, you hentam. Menyebabkan inilah yang berlaku kat Indonesia. Sebab terlalu banyak komplain daripada pemilik-pemilik toko-toko besar. Asbab menjadi, padahal mereka tak nak berubah. Kalau mereka berubah, mungkin benda tu takkan berlaku. Dan saya melihat usahawan-usahawan di TikTok yang kehilangan tempat mereka mencari rezeki, kesian Kesian. Macam-macam cakap lah. Ada yang isteri yang menolong suami, ada yang suami mungkin baru bangkit rasa sekejap, ada yang mungkin dah create komitmen, hantar anak pergi sekolah, masuk tadika dan sebagainya, beli kereta. Bukan kata benda yang tak elok buat, tapi now mereka dah hilang punca pencarian dia. Tempat berniaga. Itu yang masalah dia. Jadi usahawan jangan emotional di Malaysia. Kau suka kau buat, kau tak suka kau jangan hentam. Sebab dia akan bagi impak pada orang lain. Betul. Okay, dan pelanggan juga sama. Kau enjoy shopping dekat online, continue. Tapi jadilah pengguna yang bijak. Baca arahan, tengok review, baca butiran produk yang bakal dibeli, tengok sama ada dia prefer tak prefer, berapa star, ada orang dah beli ke belum dan sebagainya, dan baru beli. Betul. Kalau you tak nak guna, you nak pergi juga daripada kedai ke kedai, well, go ahead. Enjoy your process masing-masing. Tapi saya suka pesanan kepada pelanggan ni. Sebab kalau kita tak baca description, kita pula bantai seller. Seller tu tak buat salah. Seller tu tak buat salah. Sebab syarat dia kena letak description. Dia kena letak details produk tu. Itu syarat dalam bila kita nak berniaga secara online. So seller tak salah. Tapi saya dengar jugalah Encik Ras, kerajaan Indonesia sedang menimba balik juga nak buka balik TikTok Shop. Mesti. Sebab implikasi kepada usahawan satu, kepada pendapatan negara pun satu. Ekonomi negara. Sebab jangan pandang rendah kepada usahawan online ataupun seller online, sebab mereka juga membayar cukai. Mereka juga contribute kepada negara, ekonomi negara. Peningkatan ekonomi, kemakmuran ekonomi. Ekonomi ni cash banyak in the market because sebab mereka juga. Jadi kita jangan pandang rendah, pandang sebelah mata kepada usahawan online. Sebab semalam daripada statement daripada YB Fahmi Fazil tu, ada komen-komen mengatakan tak bayar cukai dan sebagainya. Ada seller yang cakap, aku bayar cukai lah, kau tak bayar lah. Bergaduh pula. Biasalah netizen di Malaysia ni, dia komen lah. Jadi saya baca je lah, but it's true Kalau kita nak cerita pasal bayar cukai tak bayar cukai, ini adalah enforcement daripada pihak kerajaan sendiri. Kan? Ada ramai je usahawan-usahawan yang tidak online pun sebenarnya mungkin culas. Tak bayar pun. Mungkin kita tak nak cakap siapa. Kemungkinan berlaku kan. You tahulah apa yang saya cakap kan. Tapi ada juga yang sebenarnya seller online bayar je. Ada juga yang tak bayar. Jadi pokok pakar dia adalah kerajaan ada tanggungjawab mereka. Mereka sentiasa perlu memperbaiki sistem mereka supaya semua benda jadi lebih mudah
Dan saya nak ucapkan syabas juga kepada LHDN sebab ada Ya. banyak improvement yang mereka buat. Ada banyak hak-hak yang dikembalikan kepada usahawan dan pembayar cukai macam saya ni. Setiap tahun bukan sikit man. Okey, ada terima kasih dan tahniah kepada LHDN juga. Dan kepada itu pada kerajaan perlu memperbaiki sistem yang sedia ada. Kepada usahawan juga, mereka perlu juga menaik taraf cara mereka berniaga, tak kisah di mana-mana platform sekalipun. Sebab tu orang Malaysia, kalau anda usahawan, pergilah belajar. Belajar. Sebab ini satu krisis juga yang tengah berlaku. Saya kira perhayatan saya adalah selepas PKP, selepas COVID, ramai orang Malaysia dah malas nak pergi belajar. Dan akhirnya mereka ketinggalan dan bisnes mereka ada masalah. Dan mereka menyalahkan customer tak membeli. Padahal Masya Allah, terlalu ramai orang membeli. Lambakan cash in the market terlalu banyak man. Orang kerja-kerjaan saja berbilion dapat gaji setiap bulan dan mereka spend duit, cuma tak spend dengan korang yang tak pandai buat marketing dan tak nak buat marketing. Dan itu tentang usahawan kena perbaiki. Consumer juga perlu membuka minda mereka, perlu explore banyak platform-platform baru. Jangan orang kata tak sop sangat dengan satu. Kalau suka sangat online, siapa tak beli langsung kat luar. Jangan. Tak keluar rumah. Jangan. Sebab anda juga sebagai manusia perlu bersosial. Okay. Kan? Sosial tu kejap lagi kita cakap. Perlu. Saya minggu lepas man, hujung minggu hari Sabtu, Ahad bawa anak isteri pergi ke Sungai Wang, Times Square, tempat-tempat lama kita kat Kuala Lumpur kan, menghimbau kembali kenangan-kenangan lama, zaman-zaman kegelapan. dan saya suka dengan apa yang berlaku sekarang, di mana dah banyak kedai-kedai balik muncul dan sebagainya. Ada yang hybrid, kedai pun ada, buat online pun ada, tengah buat TikTok Shop dan sebagainya. Saya suka tengok benda tu. Jadi pada anda consumer juga, jangan hanya fokus kepada satu cara. Anda ada hak. Your hak adalah to explore pula. To explore more options. Bagaimana anda nak membeli satu-satu produk, dan jangan tertupu kepada hanya satu option saja. Itu paling penting sekali. Kita ada option. Macam Datuk Wira cakap, orang tak membeli dengan kau je, orang beli dengan orang lain. Beli. Nak kata tak buat duit, ramai je orang buat duit. Ramai je orang buat duit. Tu nanti kita ceritalah. Cerita Macam kemudian. tadi macam bayar tax tak bayar tax. That's why kita bawakan podcast ni, supaya anda tahu apa yang terjadi. Sebabnya podcast ni, saya suka podcast. Saya excited, especially bila bergabung dengan Aman ni. Aman, banyak idea. Dia suka buat apa dia buat ni. Saya pun jadi suka juga. Bila kita ada good partner, kita akan buat dengan berkesan kan. Podcast ni kita akan bawa ramai usahawan-usahawan, pakar-pakar industri, Influencer. ataupun mungkin kita boleh expand sampai mungkin invite menteri datang. We never know. Mungkin pengarah-pengarah jabatan-jabatan yang kita mungkin boleh invite mereka, supaya anda akan dapat Sisi lain. bukan hanya dari sudut satu sahaja. Betul. Mungkin sisi lain, maksudnya benda ni sebenarnya boleh lah, begini begitu dan sebagainya lah. Jadi anda kena stay tune bersama kami. Ada banyak topik-topik yang kita akan Banyak sebenarnya kongsikan dengan anda dan bawakan kepada anda, hidangkan dengan anda. Lagi satu, Cik Das, baru-baru ni, tu tadi kita cakap pasal TikTok Indonesia lah. Kalau kita bercakap dekat Malaysia, baru-baru ni Wow Shop tutup. Exactly. Wow Shop tutup menangis Fauzia Gauss and the team. Go Shop ke Wow Shop? Go Shop. Go Shop. Dia dah tutup Even Wow Shop pun sebenarnya tengah tidak aktif lagi betul. sekarang. Restructuring berlaku juga. Okay, continue man. So bila saya tengok posting Fauzia Gauss tu, sebab dia dulu klik saya dekat Malaysia Airlines. Okay. So, ya ke? Ya. Okay. So kita tengok macam kenapa dia kata dah 5 tahun dah bersama dengan Go Shop, and up kena tutup juga. Tapi saya pasti bagi dia yang dah kuat dengan branding, itu bukanlah satu saya kata boleh menggoyahkan brand dia. Betul. Salah satunya. Tapi apa yang saya cuba nak sampaikan adalah, walaupun dia menangis, tapi dia tetap teruskan bisnes dengan struktur-struktur yang dia dah bina. Macam Cik Dan cakap tadi, Richwork mengajar usahawan ni buat bisnes secara betul. You jangan nak buat bisnes pada satu platform saja. You kena tengok every angle yang ada. Exactly. Itu yang paling penting sekali. Kita kena faham macam ni man. Kepada anda juga usahawan-usahawan yang mungkin tengah melihat ni, kita kena faham macam ni. Segala platform sosial media yang ada ni adalah satu
rent tu apa? Sewa. Kita hanya menyewa saja. Kita tak tahu bila dia ada dan tak ada. Exactly. Kita tak tahu, bukan milik kita pun. Suka-suka hati diorang je nak buat apa kan. Hari ni tak ada, besok nak tak ada. Benda memang dah berlaku dekat banyak tempat pun. Okey, jadi kita nak kena faham benda ni adalah satu sewa, satu bersifat sementara. Apa yang kekal dengan kita? Anda kena buat dua perkara. Satu tadi, pastikan struktur anda kukuh. Anda ada website dan sebagainya supaya orang boleh dapat akses pada produk anda walaupun platform-platform ni dah tak ada sebab dia berbentuk sementara. Dan kedua, kena jaga bila kita ada database. Bila kita ada database, kita pindahlah ke mana, kita tukarlah struktur bisnes macam mana, kita ada database, kita boleh sampaikan maklumat kepada pelanggan-pelanggan setia kita secara terus saja. Kita boleh email, kita boleh WhatsApp, kita boleh SMS, kita boleh ketuk pintu mereka dan sebagainya. Jadi sebagai usahawan, anda jangan hanya tertumpu kepada satu platform dan gembira dengan satu platform. Betul. Anda mesti belajar macam mana nak menstrukturkan bisnes anda supaya bila apa jadi pun anda tak terkesan. Relax je. Macam contoh Wow Shop, Go Shop, TikTok, Lazada, Shopee tutup, kita relax tenang-tenang sebab kita usahawan yang dah bersedia. Exactly, tuan-tuan dan puan-puan. So kita break sekejap. Ada lagi topik yang hangat selepas ni. Jumpa anda kejap lagi. Okey. Berbalik semula. Tadi kita serius sikit lah je dah. Tapi sekarang ni kita nak bercakap tentang poli. Tapi tadi topik yang sensitif. Ya, sensitif lah. Sebab dia melibatkan government, melibatkan duit, melibatkan punca pencarian. Betul. Dan sebagainya. So serius sikit lah. Jadi kita punya tone pun macam agak subtle sikit ni kan, sebenarnya agak agresif sikit. tadi agak agresif. Saya rasa pun saya pun laju tadi. Tapi tak apa. Topik yang kedua ni kita tenang-tenang sikit. Santai. Sebab topik yang kedua ni menyeronokkan untuk setengah-setengah orang dan menakutkan untuk setengah-setengah orang dan menyedihkan untuk setengah-setengah orang. Jadi terpulang pada siapa anda lah. Okey, pada siapa anda. Silakan Man. Bagi saya akan bertanda tanya lah sebab saya belum melalui. Ada cerita-cerita. Cerita-cerita tu ada tapi macam menakutkan. Aduh. Okay. Jadi Jera, kita nak cakap pasal poli. Poli ni ada banyak. Poli krisis, politeknik. Tapi saya Politeknik. Okey. Tapi saya lebih prefer ke arah poligami. Sebab poligami. Poligami sebab isu-isu ni makin lama makin kita tengok dekat especially social media lah. Kita pun nak monitor kat social media aje. So makin lama makin agresif pula tentang isu poligami. Sebab bagi saya poligami ni adalah satu isu yang berekosistem. Maksud saya dia kepada individu, kepada keluarga dan kepada pekerjaan ataupun bisnes juga. Pada bisnes juga ada impak dia. Akan ada impak. So Cik Ras pernah berpoligami? Tak pernah. Secara official dan unofficial tak pernah berpoligami. Pernah terfikir? Tipulah Man. Kalau seorang lelaki tak pernah terfikir dan tak pernah mendengar topik poligami ni, pernah. Tapi saya personally merasakan diri saya tidak berkemampuan untuk berpoligami. Saya memang sedar diri dan saya memang insaf dengan keadaan saya. Sebab berpoligami ni dia memerlukan komitmen. Dia bukan sekadar engkau suka engkau buat. Saya kira semua orang lelaki berkemampuan dengan keadaan mereka. Boleh je nak berpoligami. Dan di Malaysia sekarang memang kalau kita tengok balik isu poligami, saya tak tahulah isteri saya kejap lagi tengok dan saya tak boleh balik rumah. Minta maaf Tapi saya kira isu ni patut kita kupas dan bincangkan sebab dia ada impak kepada perniagaan. Kita kupas dari sudut perniagaan. Bagi saya poligami ni macam saya cakap tadi, benda yang kalau siapa nak buat kau buatlah. Kalau kau berani kau buatlah. Kalau kau rasa kau mampu dari sudut zahir dan batin kau buatlah. Kalau kau boleh berlaku adil kau buatlah. Kan kalau kau hati kau ni orang kata apa dia panggil hati apa Man? Boleh berbelah bagi? Tak, bukan hati kental. Kan? Kau buatlah. Kan? Macam saya tahu kelemahan dan kekuatan saya dan poligami bukan dalam list kekuatan saya. Sebab kita nak handle orang rumah kat rumah ni, kita bangun tidur Man. Saya kalau bangun tidur, isteri diam tu dah
apa silap aku semalam? Kan, apa yang aku buat tak betul ni kan? Kan, ada salah ke padahal kita pun tak ada salah apa-apa. Tapi hati tu tak kental. Tapi ada setengah orang, dia memang hati kental man. Dia tak peduli, dia boleh manage, dia boleh bertahan dan go ahead. Itu Allah bagi kelebihan kat engkau, kau gunalah dengan jalan yang betul. Jadi bagi saya, isu poligami ni adalah hak individu. Saya tidak ada perspektif apa-apa. Yang berpoligami, saya ucapkan tahniah dan syabas. Wow. Yang tidak berpoligami pun kau hebat cara engkau. Jangan sedih. Jangan sedih. Wanita-wanita yang menerima poligami itu pun salute. You know, suspect pula, respect you, okay? Anda hebat, luar biasa. Yang mana tak boleh terima pun kita kena hormati mereka sebab hak masing-masing. Itu melibatkan hati dan perasaan. Melibatkan hati dan perasaan. Jadi saya sangat open dengan this topic sebab saya sendiri dah settle dengan keadaan saya dan saya faham that's not my priority. Bukan saya nak beli jiwa isteri yang tengok, tak. Ini memang reality. Memang reality. Dan selalunya man, orang yang berpoligami ni dia tak bising macam kita. Dia diam-diam je. Tapi tu betul. Jadi depan mata. Dia diam-diam je. Tiba-tiba, okey, tahniah. Tahniah, okey, good job. Anda hebat kan. Yang bising macam kita ni memang tak berani lah. Kita nampak je macam ni tapi kita tak berani. Tapi apa yang saya dia bukan masalah berani man. Dia bukan masalah berani man. Sebab macam saya cakap tadi, kahwin lebih pada satu, berpoligami ni adalah komitmen. Ada orang dia mampu handle that commitment. You know, komitmen masa, kewangan, perhatian. Dia mampu handle that. Kalau tak mampu, ada setengah orang tak mampu, memang tak mampu. Betul. So janganlah ragu-ragu dengan Team Rich Work sebab kita orang memang tak mampu untuk berpoligami. Satu dah cukup waktu kan. Tengah jual diri Saya tengah. Aman masih lagi memilih. Tapi apa yang saya respect dengan Cik Das ni sebenarnya adalah dia memang tak berpoligami lah. Tapi adalah perjalanan kehidupan perkahwinannya tu. Betul. Which dia tutup dulu buku lama, dia buka buku baru. Biasalah. Kadang-kadang setengah orang dia tak perlu melalui banyak kesukaran dalam hidup untuk dia belajar. Ada setengah orang dia belajar daripada kesusahan, cabaran yang dihadapi. Baru dia belajar menjadi manusia lebih baik. For me, untuk menjadi seorang suami yang baik, seorang suami yang berguna, seorang suami yang bertanggungjawab, saya perlu lalui beberapa kegagalan dalam perkahwinan pun. Itu bukan benda yang pelik untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan perempuan. Inilah benda normal. Semua orang lalui. Sebab tu saya melihat kalau sekiranya berlaku sebarang kegagalan rumah tangga yang lately ni memang kerap keluar especially melibatkan selebriti, artis dan sebagainya. Statistik Mahkamah Syariah kita pun tinggi kan. Bagi saya ini adalah satu perkara yang perlu dilalui oleh semua pasangan. Sebab tu perhubungan rumah tangga, perkahwinan ni satu benda yang unik. Dia tak boleh nak samakan dengan orang lain sebab cara engkau. Yang penting kita dengan pasangan kena jujur, kena bekerjasama, kena sokong menyokong. Dia tak boleh nak salahkan each other. Saya kira perkahwinan tu kena mutual. Suami pun kena bertanggungjawab, isteri pun kena bertanggungjawab. Tak boleh dua-dua hanya menerima. Mesti seorang juga memberi dan menerima, seorang give and take. Dia kena mutual. Kalau ada pasangan, suami je yang cuba menjadikan hubungan tu baik, isteri tak, it's not gonna work. Dan baik kau berpisah je daripada engkau struggle. Bak kata apa ni, Johnny Depp, tiba-tiba kan bak kata Johnny Depp, penjara yang paling teruk di dunia adalah di mana bila kau kat rumah kau tak bahagia. Balik rumah kau rasa macam kau dalam tak bahagia. Macam neraka. That's the worst thing happen pada orang yang dah berkahwin. Sebab kita dekat luar, kita boleh hustle, kita boleh struggle, kita ada macam-macam jenis peperangan kita harungi. Balik rumah adalah kebahagiaan kita. Yang berpoligami mungkin beberapa rumah lah. Macam saya balik rumah, that's my comfort zone. Saya boleh duduk tenang, relax. Isteri duduk kat sebelah, tidak ada pergaduhan, tengok TV sama-sama, makan sama-sama. That's something yang sangat indah man. Wow. Okay, kalau Cik Das sendiri, you punya experience, ada tak kawan-kawan yang berpoligami? Ada kawan-kawan yang saya macam mana kehidupan mereka? Allahualam man. Saya tak pernah secara dasar lah yang you nampak. Secara dasar saya tengok ada yang bahagia, ada yang huru-hara. Ada yang bahagia dan ada yang huru-hara. Jadi yang mana bahagia pun dia tidak memberi saya inspirasi untuk buat perkara yang sama. Yang mana struggle pun saya sentiasa doakan moga-moga dia dapat handle that ujian.
Jadi kalau orang tanya saya advice apa-apa pun, saya cakap tanya selera sendiri. Betul. Jangan you buat sebab orang lain buat. Sebab you tak mampu. So tak payahlah nak struggle, sembunyi dan sebagainya. Susah lah, Man. Susah lah. Saya, tuan-tuan dan perempuan, ini nak cerita sebab saya mencontohi Datuk Wira Dr. Azhar Osman, melayan ataupun menyantuni Datin Wira, Datin Wira Diana, dan saya menjadikan sebagai contoh. Dan contoh saya jugalah ada abang saya juga yang cara beliau melayan isteri kaki ipar saya lah. Jadi saya ada good example yang saya juga ada experience dekat yang sebelum ni apa yang berlaku pada saya. Jadi saya ada contoh yang baik bagaimana nak menjadi seorang suami yang baik. Jadi salah satu kunci dia, Man, adalah kejujuran. Jujur lah. Jujur tu mahal, Man. Saya balik rumah, Man, saya dah tak peduli phone saya. Lantaklah isteri nak tengok, nak korek apa, it is what it is. Itu pun jadi isu juga tau, Cik Ras, sebenarnya. Kenapa? Sebab kebanyakan sekarang kan, saya tak tahu lah Gen Y ke Gen Z kan, even kawan-kawan saya juga, handphone adalah hak milik sendiri, tidak untuk isteri ataupun suami melihat. Atau pulang lah. Kalau kau nak fikir macam tu, terpulang. Tapi saya dah melalui problem punca perceraian juga berlaku banyak pada kebebasan kita memiliki telefon. I see. Sebab bila pasangan kita tak melihat, kita ni manusia, kita ada doubt. Kita ada ujian kita lah. Kan? Ada ujian. Mungkin mula-mula tu hanyalah sekadar berkawan. Kemudian tukar nama jadi Razman. Kemudian jatuh cinta. Kemudian itu ini dan sebagainya. Jadi dia mengundang kepada punca perceraian tu juga. Okay, jadi bagi saya, Man, kalau siapa yang suka ada privacy dekat phone, mungkin kau sebenarnya tak patut kahwin pun. Risau pula. Kau duduklah single sampai bila-bila dan tak salah pun. Orang single pun tak salah. Betul. Orang single pun sekarang tak salah. Walaupun dalam Islam tu menyarankan kita berkahwin, tapi kalau berkahwin memberi masalah dan memudaratkan diri kita, single lah. Janji kau faham tanggungjawab kau kepada ibu bapa, faham tanggungjawab kau kepada Allah SWT dan Rasul, cukuplah kepada society dan sebagainya, menjadi manusia bermanfaat. Kan? Bila berkahwinan tu menjahanamkan kau dan merosakkan kau, terpulang. Jadi bagi saya, Man, kunci saya lah kejujuran. Saya balik, saya letak phone saya, nak tengoklah, it is what it is. Saya tak sembunyikan apa-apa. Mak saya dulu pernah, ibu orang tua selalu nasihat, dengan isteri ni berpada-pada bila kita kongsikan sesuatu. Dan saya kira pula, my isteri is my partner. She need to knows everything, baik buruk. Saya ada duit, ada. Kita tak ada duit, kita cari sama-sama. Kita kurang nak bayar apa, jom kita kongsi. Kan, dia ada tanggungjawab dia dekat rumah, saya ada tanggungjawab saya kat luar. Dia pun bantu saya juga, saya pun bantu dia juga. Mak dia mak saya, mak saya mak dia. Jadi kita macam semuanya berkongsi. Berkahwin adalah satu penyatuan dua manusia. Dan kita berkongsi bukan hanya benda yang sedap saja. Kita berkongsi juga benda yang susah, benda yang teruk. Itulah perspektif saya dari sudut perkahwinan. Sebab Ahmad tanya, walaupun topik kita lah poligami, dan kita tanya. Tapi kita kena tahu perspektif tu. Saya juga, Man, melihat ada rakan saya. Sebab kita sentiasa dengar statement lelaki diuji ketika tak ada duit. Tapi itu betul. Kan? Lelaki diuji ketika susah, wanita pula diuji ketika senang. Betul ke? Betul ke statement tu? Betul rasanya. Rasa betul ke? Aku macam tak pernah salah selalunya. Wanita tak pernah salah. Bukan wanita tak pernah salah. No, lelaki diuji ketika senang, wanita diuji ketika susah. Dia tak boleh bersusah bersama-sama wanita ni. Selalunya lelaki ni diuji bila dia dah senang, ada duit banyak. Nanti yang tadi kau cut lah, yang salah tu. Kalau kau nak cut lah, memang aku pun buat silap. Lelaki diuji bila dia senang, sebab dia rasa dia mampu. Itulah timbulnya nak berpoligami. Sebab tu ujian juga. Kalau kau tak mampu berlaku adil, kalau kau tak mampu untuk memberikan masa yang cukupnya dan be present dekat isteri kau ni, maksudnya kau tak layak berpoligami. Tapi bila kau rasa kau mampu, kau tengah senang, itulah ketikanya, saatnya kau diuji. Dan bila kau buat benda tu dengan cara yang salah, dan dia akan beri impak kepada bisnes yang tengah run, yang memberi kesenangan pada kita. Saya melihat ni rakan-rakan, sahabat-sahabat dekat-dekat juga nampak berjaya, kemudian terjadi sesuatu. And then akhirnya bisnes collapse. Bukan saja institusi kekeluargaan tu impak kepada anak-anak dan sebagainya, melibatkan mak mentua, mak semua huru-hara.
Jadi tak betul apa yang berlaku. Sebab impak dia kan. Jadi saya melihat benda tu berlaku. Dan wanita diuji ketika susah, di mana ada setengah-setengah wanita, tapi ramai yang sebenarnya setia dan bersama dengan suami, menaikkan, mengubah keadaan mereka. Tapi statement secara general, wanita diuji ketika susah, di mana masa itulah kita nak lihat bersama dengan suami ataupun nak cari yang baru. Jadi inilah yang saya kira ramai anda yang tengah menonton ni, ini perspektif yang saya berikan daripada personal dan experience saya dan sebagainya. Dan kita melihat Richworks, Datuk Wira sentiasa menasihat usahawan-usahawan Richworks ni untuk sentiasa menjaga relationship dengan Allah SWT, dengan Rasulullah SAW, dengan ibu bapa, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan bira-bira, dengan ipar dan sebagainya, supaya kita, the real battle kita bukan dekat part tu kita perlu dapat sokongan. The real battle kita lah nak mencari rezeki tu, dan nak menjadi manusia lebih manfaat dengan nak berkongsikan lebih banyak rezeki dengan orang lebih ramai dekat luar sana.